Labuan catat kemasukan tertinggi di wilayah itu sejak PKPP dilaksana. Bertindak lanjut, kita terus ke Labuan bersama Haji Jack untuk paparan menarik dari Pulau Mutiara Laut China Selatan. Silakan Haji. Terima kasih. 1,313 individu dicatatkan memasuki Labuan melalui pintu masuk utama wilayah ini semalam. Ia sekaligus menjadi kemasukan tertinggi direkodkan sejak pelaksanaan PKPP. Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan Dr. Ismuni Buhari berkata, jumlah itu juga melibatkan kemasukan di pintu antarabangsa. 565 kemasukan adalah melalui bot laju dan feri, manakala airport mencatatkan 646 kemasukan semalam, manakala untuk kapal laut yang melibatkan sign on and sign off procedure kita mencatatkan 104 kemasukan semalam adalah. Dr. Ismuni berkata demikian dalam slot Roger di Labuan FM pagi tadi. Berikutan peningkatan jumlah kemasukan bermula 1 Januari lalu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPB di Labuan memutuskan individu yang mahu memasuki wilayah ini perlu disahkan negatif COVID-19 terlebih dahulu. Pengerusi JPB di Labuan, Ridwan Muhammad Ismail berkata, penguatkuasaan itu sekaligus dapat membendung penularan kes import ke wilayah ini. Jadi itulah maknanya kita memastikan dan kita menetapkan bahawa sebelum masuk sama ada daripada udara ataupun laut, seorang itu perlu membuat swab test terlebih dahulu di tempat asal atau di tempat sebelum mereka masuk ke wilayah Sekatan Labuan. Artinya mereka harus dan wajib melaksanakan saringan tersebut sebelum masuk ke Labuan. Itulah sebenarnya. Ridwan ditemui pemberita di Kampung Pohon Batu. Peruntukan RM210 juta diperlukan untuk melaksanakan 7 projek utama bagi penambahbaikan sistem agihan dan bekalan air di Labuan. Daripada jumlah itu, kerajaan telah meluluskan RM31.3 juta yang akan digunakan untuk pembaikan paip-paip pecah dan usang seluruh wilayah ini. Pengarah Jabatan Bekalan Air Labuan Muhammad Zulkifli Yusof berkata, paip jenis asbestos simen AC sepanjang 150 km yang diguna kini berusia lebih 30 tahun selain mudah pecah dan merisikokan kesihatan pengguna. So untuk paip AC ini lebih kurang 150 km yang kita belum ganti lagi lah. So dalam masa sama kita ganti sikit demi sikit lah untuk. Jelas beliau, pihaknya akan mengutamakan kerja-kerja penggantian paip susulan struktur agihan yang tidak kukuh di 3 buah kampung air terdiri daripada Kampung Ranca-Ranca, Kampung Berbuluh Laut dan Kampung Patau-Patau 2. Selain itu, 3 projek bekalan air telah berada dalam fasa pelaksanaan melibatkan kerja menaik taraf loji di Beaufort Sabah, pembinaan tangki simpanan air LRA di Lajau dan Ganggarak serta meningkatkan kemudahan empangan dan loji rawatan air di Kinabenua. Beliau berkata demikian di Labuan. Pemberian subsidi 50% tambang feri dan bot melibatkan perjalanan pengangkutan laut dari Labuan ke Tanah Besar Sabah dan Sarawak khusus untuk warga negara Malaysia dilanjutkan. Subsidi itu melibatkan peruntukan RM7 juta sejak dilaksana pada 2014. Pengurus Eksekutif LDA Labuan Muhammad Rizdun Ibrahim berkata, inisiatif itu disifatkan dapat membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat terutamanya ketika berdepan krisis COVID-19. Pemberian subsidi tambang 50% ni sebenarnya banyak memberi kelegaan kepada pengguna, terutama sekali ialah seperti daripada B40, di mana dengan pengurangan ini juga memudahkan perjalanan mereka. Yang lebih utama adalah bagi mereka yang berkeluarga lah. Selain daripada udara dan juga feri roro, iaitu feri kenderaan, alternatif perjalanan feri ini juga dimudahkan lah. Dengan tambang 50% ini memang mengurangkan beban mereka lah. Dengan itu, sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Terus patuhi SOP dan PKPP. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Haji, terima kasih. Baiklah, saudara.